Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Julai kita ada 2 batch, tapi special sikit untuk batch Raya Haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin, Program Lemak Tulin. jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berbedu, let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Okey, hari ni kita terima satu request untuk react satu video yang diambil daripada Instagram Mstar Online Official. Caption dia yang dia tulis dekat situ, situasi tegang antara guru dengan ibu kepada seorang pelajar. Bukan nak sebelahkan mana-mana pihak, tapi harapnya isu ini diselesaikan dengan cara yang baik. Isu apa? Wallahualam, aku pun tak tahu sebab aku pun tak tengok video dia lagi. So, sebelum kita buat reaction untuk video ni, dan yang request tu minta aku punya ulasan lah, sebab aku pun dalam kategori pendidik juga sekarang ni. Korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah kalau korang support aku akan terus share, aku akan terus bagi ilmu, perkongsian-perkongsian yang insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jangan lupa tekan butang subscribe. Sebelum tu, kita kena dengar betul-betul. Jangan main judge. Aku tengok dekat post Mstar Online ni pun komen-komen dia bukan main lagi kan. Dia ada mixed reaction lah. Tapi ada yang komen macam tak masuk akal juga. Maybe tak dengar sampai habis. Ingat, kena dengar betul-betul dan baru kita boleh judge. Dia jawab macam tu. Dia kata bawa, ambil balik, letak dalam beg. Bawa hari-hari pun takkan patah tulang. Bawa je. Sebab saya kata saya dah nak start untuk buat ujian amali. Saya dah bagi tempoh. Minggu lepas pun saya bagi tempoh kan. Awak tak bawa kan? Kadang-kadang budak-budak ni lupa. Budak-budak kan. Saya dah jadi faham. ke cikgu. Saya faham. Lempung lah kadang-kadang budak benda-benda macam tu. Cara dia menjawab dengan saya. Ada je yang tak bawa. Ada je kalau dia betul-betul terus. Cikgu saya minta maaf. Budak lain pun kena tepuk muka juga dia tu. Kena yang kena lah. Yang memang yang dengan ada buku pun tak ada apa semua. Memang sedap dia tepuk muka budak dengan buku kan. Tak ada dah. Tepuk muka? Cara dia sebab dia tak ada lah ni. Tapi memang Tak dia ada. memang menangis sebab lebih tentang. Sebab apa? Sebab awak malu kan yang sebenarnya. Kan? Memanglah memalukan muka budak. Menjatuhkan muka memukul daripada kepala pukul anggota tu berdiri. Pagi sampai malam ke masa tandas semua cari pandai tu cikgu suruh. Tak ada pun. Saya nak bising ke. Saya balik angkat tau orang beri ni. Beranak kan dia. Dia jawab lagu mesti jawab mesti semalam tu. Boleh. Macam mana buku tu dia ambil buku dia tepuk. Mesti Oh. dia mama ambil try tepuk muka cikgu masa Oh, budak tu nangis. Dengar budak tu nangis tepuk muka cikgu macam tu. Buatlah. Itu part 2. Dia ada tulis part 2. Part 1 dia aku tak tahu, aku tak jumpa pun dekat mana. Okey, kalau tanya aku, siapa yang salah? Pada aku, senang. Dua-dua pun salah. Sebab dalam proses nak mendidik anak yang dah layak pergi ke sekolah ni, dua-dua pun memainkan peranan yang penting. Kalau mak bapak, peranan dia dekat rumah lah, lebih kepada nak ajar anak dari segi etika, dari segi adab. Kalau dekat sekolah ni, lebih kepada nak ajar dari segi ilmu dan sikit boleh diselitkan untuk ajar dari segi disiplin. So,
kalau nak tanya aku cakap dua-dua salah kan tadi. So kita ulas dulu part cikgu. Kita faham kadang-kadang cikgu ni dia sedikit stres lah dalam mendidik anak-anak murid. Kan keramai anak murid. Tambah-tambah pula kerenah. Budak-budak ni macam dia cakap tadi darjah 3. Lagilah macam-macam kan. So memang menguji mental lah. Tapi pada aku still kalau cikgu, siapa-siapa pun pendidik, kalau nak menghukum anak murid dia, kena ada limit, kena ada batas. Macam mak dia cakap tadi, dia cakap kalau nak bagi anak dia denda berdiri dekat atas kursi ke, basuh toilet ke, dia tak kisah. Tapi ini dah sampai ketuk kepala dengan buku ke, jadah tadi tepuk muka dan sebagainya, macam tak beretika lah kan. Kalau nak relate pula dengan anak dia yang baru darjah 3 dihukum macam tu, bagi aku dah over the line lah. Betul ke aku cakap ni? Maknanya dah macam sedikit melampaui batas. Tapi aku perasan juga anak aku sendiri baru darjah 1. Sebab baru-baru ni kan baru je start balik sekolah. Anak-anak darjah 1 ni pun macam tak cukup orientasi lagi. So dorang masih belum ada pendedahannya cukup lah dekat alam sekolah ni. Tapi anak aku yang darjah 1 ni adalah kadang-kadang macam terlupa bawa buku. Bukan dia je lah, ramai lah. Kau tahu tak apa cikgu-cikgu ni buat? Cikgu-cikgu ni akan suruh anak-anak yang darjah 1 ni berdiri dekat depan kelas sebab lupa bawa buku. Yang tu tak ada masalah. Tapi dia ambilnya gambar anak-anak tu berdiri dekat depan kelas, dia letaknya dalam grup mak bapak dengan guru. Ui, itu dah memalukan dah tu. Kau nak hukum lah, tapi tak payah nak memalukan, faham tak? Tak silap aku, dia cikgu-cikgu ni, cikgu sekolah ni, dia dah ada kod-kod untuk menghukum tau. Contohnya macam boleh rotan dan sebagainya. Tapi kenapa sampai nak kena sentuh-sentuh kepala dan sebagainya? Mungkin pada orang lain, alah ni manja lah, apa benda lah. Macam mak dia cakap tadi, nak hukum benda lain hukum lah. Tapi kalau ada macam physical contact, ketuk kepala, benda tu macam tak beradab lah tu, senang cerita. Jadi dekat part cikgu ni boleh improve cara nak menghukum ikut etika. Macam mak dia cakap tadi, dia tak kisah suruh anak dia basuh toilet. Suruh anak dia basuh toilet. Suruh anak dia berdiri atas kerusi, jemur tengah panas. Dah mak dia cakap okey. Dan dari sudut mak pula, ingat, adab tu bermula daripada rumah. Macam cikgu-cikgu ni cakap tadi apa semua, cara anak dia menjawab lepas dah buat salah tu macam kau ajar lah. Walaupun ada part yang aku setuju dengan ulasan mak dia, kata yang cikgu ni macam tak beretika, tepuk kepala anak dia dengan buku dan sebagainya. Tapi kalau mak dia cuba backup kekurang hajaran, nampak ayat anak dia, cara menjawab dengan guru darjah 3 pula tu, yang tu memang tak boleh lah. Tapi memang realiti budak-budak zaman sekarang kan, baik seawal umur darjah 1 ke darjah 2 kan, kita tengok diorang ni kadang-kadang ada segelintir lah yang dia punya tahap kuajar tu, dia punya tahap biadab tu melampau babe. Diorang dah berani argue, berani melawan pula cara yang biadab. Bukanlah nak kata zaman aku tu bagus, tapi zaman aku tu memang tak berani babe nak melawan ke apa semua kan. Sebab kita tahu cikgu ni adalah seorang pendidik kan, dia yang bagi ilmu, dia yang keluar ke arahan. So sebagai anak murid, kita follow lah. Suruh bawa buku, bawa lah buku. Adalah sebab dia, cikgu tu suruh tinggalkan buku tu dekat dalam beg tu supaya tak tinggalkan. Dia cakap ada ujian amali lah. So dia nak anak-anak murid dia prepare. Dan tanggungjawab mak bapak dekat rumah pula, kau check lah beg anak-anak tu. Anak-anak tu baru darjah 3 kot, dia tak mahir lagi nak susun buku ikut jadual lagi. So mak-mak kena tolong lah. So dalam ini cerita, mak pun kena main peranan, cikgu-cikgu pun kena main peranan juga. Dan last aku nak tanya jugalah si mak tu kan, apa tujuan kau rekod lepas tu kau viralkan? Kau nak malukan cikgu tu Sepatutnya kalau ada perbincangan antara mak, bapak dengan cikgu, patutnya secara tertutup. Ini kau rekod-rekod nak viralkan buat apa? Kau nak perhatian, kau nak play victim, kau nak orang semua salahkan cikgu je. Tengok dekat komen-komen dekat Mstar punya IG tu, kau pun kena juga dengan netizen. Kesimpulan dia dekat sini, zaman sekarang ni dalam mendidik anak-anak ni, sebagai pengalaman aku lah, sebagai seorang bapa, sebagai seorang tenaga pengajar, memang cabaran dia memang kau lah. Tak payah dekat sekolah, aku punya program lemak tulen pun, aku dah cakap dah, kena ikut step, kena ikut method yang aku ajar. Lepas tu bagi alasan macam-macam. Lepas tu bila aku tegur sikit, oi melenting,
Siap bagi aku ayat. Alah, kalau nak cakap tu janganlah main sembuh je. Ui, biadab. Jadi aku ingatkan kepada diri aku sendiri dan kepada semua orang yang dah jadi mak bapak dan sebagainya, faham kita ni golongan-golongan yang lahir tahun mungkin 80-an, 90-an apa semua ni, yang baru-baru nak jadi mak bapak dan sebagainya ni, kita kena improve. Mungkin kita rasa mak bapak kita dulu, cara diorang didik kita ni mungkin agak keras, tak logik kalau nak diamalkan dekat zaman ni. Tapi ada benda-benda juga yang kita kena ambil juga, cara mak bapak didik kita dulu. Tengok je lah hasil dia, apa jadi dekat kita, hasil didikan mak dan bapak kita. Kita tak bersyukur ke apa yang dah jadi dekat kita? Ada masa dia, memang kena tegas dengan anak-anak, kena terapkan bab adab, bab disiplin ni apa semua jugalah. Kalau korang setuju dengan apa yang aku bagi tahu ni, korang boleh share video ni, dan kalau korang ada komen nak bagi pendapat korang, nak kata cikgu tu salah ke, nak kata mak tu salah ke, ataupun nak kata dua-dua tak salah ke, korang boleh komen. Silakan, aku pun nak dengar juga pendapat korang, sebab aku pun masih lagi belajar. Sebab pembelajaran ni untuk menjadi manusia ni, tak kisahlah apa role kau, sebagai cikgu ke, sebagai bapa ke, memang takkan habis sampai bila-bila. Jadi komen, okey, boleh komen, bagi korang punya pendapat. Mungkin ada yang lagi otak-otak pernah dapat title ikon mak bapak sedunia ke, boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya diberikan taufik dan hidayah, perbaiki amalan kita, tinggalkan perkara yang dilarang, amal makruf nahi mungkar. Jangan takut untuk tegur orang yang buat kemungkaran secara terbuka. Tegur, itulah tanggungjawab kita sebagai umat Islam dekat dunia ni. Okey, jangan takut. Kalau kena hentam, lantak, asalkan kita dah lepas kita punya tanggungjawab, kita tak perlu nak menjawab dekat akhirat nanti. Tapi tegur pun dengan cara yang beradab. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya. Yednari.